Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu-isu takbir urus dan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Muhammad Zainuddin, nombor metrik 054692. Mula-mula kita akan pergi kepada pendahuluan. Kerja kursus ini membincangkan tentang isu-isu urus takbir dan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Antara isu yang dibahaskan adalah tentang isu tajasus, isu pelantikan hakim wanita, isu pengurusan wakaf dan isu pengurusan zakat. Isu-isu ini dibangkitkan kerana memberi kesan kepada pengurusan hal ehwal agama dalam menegakkan agama Islam di Malaysia. Seterusnya, latar belakang pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Pemerintahan pada era Kesultanan Melayu Melaka merupakan pengurusan dan pentadbiran Islam yang pertama di Malaysia dan boleh dikatakan sebagai empire Islam di Asia Tenggara berdasarkan hukum kanun Melaka sebagai teras dan sumber perundangan Islam pertama di Tanah Melayu. Berdasarkan kepada perkara 3/1 Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, manakala agama-agama lain pula bebas untuk dianuti dan dipraktikkan oleh penganut-penganutnya. Seterusnya, konsep urus takbir dan pengurusan. Definisi pengurusan. Pengurusan itu adalah satu proses merancang, menyusun, mengawal dan memimpin sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan. Pengurus bertanggungjawab untuk memastikan proses pengurusan berjalan lancar, bertindak menggunakan sumber fizikal dan manusia dengan cekap dan berkesan ke arah mencapai matlamat organisasi. Okey, seterusnya konsep pengurusan menurut Barat. Teori pengurusan menurut Barat sebenarnya berasal dari logik Christensen dan pemikiran Aristotle. Ini berasaskan kepada model rasional, analitikal dan probabilistik. Antara definisi pengurusan yang dihuraikan oleh sarjana Barat ialah yang pertama ialah Hilke dan Leonard. Mereka mendefinisikan kepada pengurusan merupakan satu proses di mana kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan menggembleng sumber manusia serta membimbing dan memberi motivasi kepada usaha-usaha mereka ke arah pencapaian objektif organisasi. Seterusnya ialah Boone dan Coase. Mereka pula mendefinisikan kepada pengurusan ialah usaha-usaha pencapaian objektif organisasi melalui sumber manusia dan sumber teknikal dengan cara yang paling efektif. Seterusnya kita pergi kepada konsep pengurusan menurut perspektif Islam. Pengurusan menurut perspektif Islam adalah sebahagian daripada misi kebaktian kepada manusia dan pengabdian kepada pencipta. Pengurusan juga boleh membawa maksud segala aktiviti yang mencakupi aktiviti merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sesebuah organisasi. Sistem pengurusan Islam adalah lengkap dan sistematik di mana ia berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri konsep pengurusan Islam dan Barat. Okey, mula-mula kita akan pergi kepada konsep pengurusan Barat. Pertama sekali, nilai-nilai boleh berubah. Kedua, tidak ada konsep Al-Fasad dan Al-Falah. Ketiga, konsep baik dan buruk adalah relatif. Keempat, metodologi dan pemikiran pengurusan berdasarkan kepada rasionalisme dan idea saintifik manusia. Seterusnya ialah budaya kerja yang boleh berubah-ubah mengikut nilai dan norma masyarakat yang berubah. Seterusnya, pembinaan akhlak tidak terdapat dalam kamus pengurusan moden. Akhir sekali, tiada kaitan dengan hukum hakam keagamaan dalam amalan pengurusan, perancangan, pelaksanaan dan proses membuat keputusan. Seterusnya kita pergi kepada konsep pengurusan Islam. Yang pertama ialah nilai-nilai mutlak dan nilai-nilai universal. Yang kedua menentang konsep Al-Fasad dan menegakkan Al-Falah. Yang ketiga konsep baik dan buruk berasaskan wahyu. Yang keempat, metodologi dan pemikiran pengurusan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah selain daripada sumber-sumber ijtihad, ijtima' dan lain-lain. Yang kelima, budaya kerja berasaskan kepada etika Islam yang abadi tetapi dinamik dan luas. Yang keenam ialah fokus kepada pembinaan peribadi dan akhlak insan. Yang terakhir sekali ialah terikat dengan hukum hakam agama apabila membuat keputusan seperti halal haram, sunat, harus, makruh termasuklah siasah syariah. Seterusnya kita akan masuk mengenai penubuhan JAKIM penuh berperlembagaan. JAKIM merupakan sebuah organisasi utama pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan serta urus setia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. JAKIM ini telah bermula sebagai sebuah unit yang kecil iaitu unit agama Jabatan Perdana Menteri yang berfungsi sebagai menempati salah satu tugas yang amat berhormat Perdana Menteri
dalam melaksanakan urus tadbir Islam negara ini. Pada tahun 1968, Majlis Raja-Raja telah memperkenankan untuk menubuhkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, yang di mana Perdana Menteri telah diberi tanggungjawab sebagai pengerusi, manakala unit agama JPM berfungsi sebagai urus setianya. Pada tahun 1974, urus setia ini telah dinaik taraf kepada sebuah bahagian, iaitu bahagian agama Jabatan Perdana Menteri, dengan tugas dan tanggungjawab semakin besar dan mencabar. Manakala pada tahun 1984, suatu inisiatif telah diambil untuk menyusun semula struktur organisasi bahagian agama JPM. Bahagian Hal Ehwal Agama Islam diwujudkan sesuai dengan tanggungjawabnya yang lebih besar. Pada 1 Januari 1997, BAHIS telah dinaik taraf kepada sebuah jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kesimpulannya, penubuhan JAKIM telah menempati beberapa perlembagaan persekutuan yang memanifestasikan bahawa pihak kerajaan mempunyai kuasa mutlak untuk menubuhkan, mengurus dan memberikan dana kepada mana-mana institusi berkaitan Islam. Refleksi dakwah. Yang pertama sekali, pengurusan yang mengikut acuan berdasarkan pengurusan Islam merupakan pengurusan yang terbaik kerana sistem pengurusan Islam adalah lengkap dan sistematik, di mana ia berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam memastikan sebuah pengurusan organisasi itu berada pada landasan yang betul, organisasi itu perlu mempunyai satu agensi yang cekap dan mahir dalam menguruskan dan mengawal. Contohnya ialah, JAKIM merupakan satu organisasi yang baik dalam menggadai agama Islam di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal Muhammad Hizam, nombor matrik 054735. Saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya, iaitu berkenaan dengan isu-isu dalam tadbir urus dan pengurusan hal ehwal agama Islam di Malaysia. Jadi kami akan mengemukakan 4 isu di sini dan saya akan mengutarakan isu pertama dan yang kedua. Okey, isu yang pertama iaitu isu tajasus. Berkenaan dengan antara ruang awam dan ruang peribadi. Apakah yang dimaksudkan dengan tajasus? Tajasus ini bermaksud mengintip, mengintai, mencari-cari serta memata-matai. Daripada pandangan Mustafa Al-Marigi, beliau mendefinisikan tajasus ini sebagai memata-matai, iaitu mencari keburukan dan kesalahan serta membuka-buka hal yang ditutupi oleh orang. Okey, isu tajasus ini ianya tercetus apabila kerajaan mengeluarkan perintah di mana untuk membatalkan operasi khalwat. Jadi perkara ini ditentang oleh Majlis Agama Islam dan juga Mufti dan juga daripada Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS. Di mana mereka menyatakan hal ehwal agama negeri ini di bawah kuasa sultan. Dan juga MAIS mengambil tindakan dengan mengeluarkan kenyataan iaitu untuk meneruskan operasi khalwat di mana penguatkuasaan ini adalah di bawah pengurusan penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS. Jadi untuk penyelesaian bagi isu tajasus ini, Majlis Agama Islam dan juga tindakan daripada penguatkuasa daripada Pejabat Agama Islam di Malaysia iaitu dengan mengambil pandangan tajasus yang dibenarkan. Okey, tajasus yang dibenarkan ini adalah pengecualian yang dibuat oleh para ulama iaitu adalah untuk bertujuan untuk mengelakkan suatu jenayah itu berlaku. Dan yang kedua adalah disyaratkan sesuatu kejadian itu telah mendapat laporan daripada seseorang yang boleh dipercayai. Menurut daripada pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau memberi pandangan iaitu dikecualikan daripada hukum al-tajasus sekiranya sudah jelas ia merupakan satu-satu cara untuk menyelamatkan satu nyawa ataupun untuk mengelakkan sesuatu jenayah itu berlaku. Sebagai contoh, seseorang yang dipercayai telah memberitahu bahawa dia nampak seseorang itu sedang ataupun untuk membunuh
seseorang ataupun situasi yang lain, dia nampak seseorang itu bersama dengan seorang wanita untuk melakukan zina. Jadi di sini dalam keadaan ini dibolehkan tajasus, iaitu menyiasat untuk mengelakkan daripada perkara-perkara tersebut berlaku. Okey, isu yang kedua iaitu isu pelantikan hakim syar'i di kalangan wanita. Jadi isu ini mula tercetus apabila tindak balas daripada terhadap isu perundang yang didakwa mendiskriminasikan wanita, iaitu membeza-bezakan wanita. Jadi di sini wujudnya satu kontroversi di mana ada kes-kes penceraian yang mengambil masa sehingga bertahun-tahun untuk diselesaikan oleh mahkamah syariah. Jadi tempoh yang panjang ini adalah kerana kekurangan hakim syar'i di mahkamah syariah. Jadi tercetusnya, bangkitnya isu ini untuk isu pelantikan hakim syar'i di kalangan wanita. Saya ambil satu contoh di mana ada satu kes penceraian iaitu dibuktikan dengan kenyataan yang diberikan oleh Hakim Datuk Syekh Ghazali dalam penghakiman kes Abdul Hanif dan juga Rabiah, bila menyatakan bahawa ini adalah kes yang sangat serius di mana isteri yang cuba untuk mendapatkan penceraian daripada suaminya pada Februari pada tahun 1989, tetapi sayangnya kesnya telah dilengahkan dan dilambatkan dan sekarang sungguh pun sudah lebih daripada 7 tahun kemudian dia belum lagi mendapatkan penceraian itu. Jadi di sini kita dapat lihat di mana penangguhan kes yang terlalu lama oleh kerana kekurangan hakim di mahkamah syariah. Jadi di sini untuk menyelesaikan isu ini iaitu dengan melantik wanita sebagai hakim syar'i di mahkamah syariah, iaitu dengan mengambil pandangan daripada ulama mazhab Hanafi, iaitu keharusan bersyarat, di mana iaitu dibolehkan wanita menjadi hakim dalam kes-kes kehartaan, dan juga wanita ni dilarang untuk menghakimi kes-kes seperti kes hudud dan qisas. Dan ada juga daripada pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam penulisannya Fatwa Al-Mu'assirah, ianya selari daripada pandangan mazhab Hanafi. Jadi pandangan ini juga diguna pakai di negara Malaysia, iaitu apabila muzakarah jawatan kuasa Fatwa Majlis Kemasaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-73, di mana ianya memutuskan bahawa wanita harus dilantik menjadi hakim syar'i dalam kes-kes selain daripada kes hudud dan juga kes qisas. Okey, isu yang ketiga seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Okey, seterusnya berkenaan dengan refleksi dakwah. Di mana pengurusan dan undang-undang haruslah berlandaskan syariat Islam. Hal ini adalah kerana agama Islam punya hukum dan satu perkara sama ada perkara tersebut dibolehkan atau dilarang. Seterusnya, kita mestilah mencegah kemungkaran ataupun maksiat yang dilakukan oleh orang ramai untuk mencegah perkara tersebut semakin berleluasa dan supaya orang ramai takut untuk melakukan maksiat. Jika kita berdiam diri, tidak ambil mana-mana tindakan untuk mencegah perkara tersebut, maka perkara tersebut akan berleluasa sehingga mereka berani melakukan secara terbuka. Selain itu, kita juga haruslah menerima pandangan-pandangan daripada ulama-ulama dan juga menghormati pandangan-pandangan ulama yang lain. Itu seperti dalam kes isu tajasus tersebut, di mana kita mengambil pandangan isu tajasus yang dibolehkan untuk berkenaan dengan kes-kes yang tertentu. Selain itu juga kita haruslah mempertimbangkan sesuatu perkara dalam Islam untuk kebaikan bersama. Sebagai contoh,
mengambil pandangan daripada mazhab Hanafi, iaitu menjadikan wanita hakim, tetapi bersyarat di mana wanita itu dibolehkan untuk menghakimi dalam kes-kes kehartaan dan dilarang untuk menghakimi kes-kes yang berkaitan dengan kes hudud dan juga qisas. Jadi di sini dengan mengambil pandangan ulama yang lain, ia dapat membawa kebaikan bersama dan juga dapat menyelesaikan tentang isu pelantikan hakim syar'i di kalangan wanita dan juga isu kekurangan hakim di mahkamah syariah. Okey, seterusnya berkenaan dengan langkah-langkah memperkasakan pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia. Kami mengemukakan 4 langkah di sini dan saya akan mengutangkan langkah pertama dan juga yang kedua. Yang pertama adalah memperkasakan pentadbiran hal ehwal Islam, di mana dengan melaksanakan kaedah Cooperative Federalism sebagai suatu pendekatan dalam pentadbiran hal ehwal Islam. Cooperative Federalism ni ia berkenaan dengan 3 peringkat, iaitu saya akan terangkan di slide yang seterusnya. Yang kedua adalah memertabatkan kuasa Majlis Raja-Raja dengan memperkasakan fungsi dan peranan Majlis Kebahasaan bagi hal ehwal Islam setaraf dengan agensi pusat tanpa mengambil alih atau mengabaikan kuasa Majlis Raja-Raja seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Peruntukan Negeri. Okey, yang kedua adalah menambah baik hubungan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Iaitu di mana sistem pentadbiran Malaysia ni digunakan struktur kerajaan 3 peringkat. Iaitu sebagai yang saya sebutkan tadi, iaitu melaksanakan kaedah Cooperative Federalism, iaitu struktur kerajaan 3 peringkat ni, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Dan ketiga-tiga kerajaan ini dia ada peranannya masing-masing dan telah dijelaskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi dengan menggunakan kaedah Cooperative Federalism ni, ia dapat menghadkan kuasa kerajaan negeri untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang di luar daripada tugas kerajaan negeri tersebut. Dari sini dapat membataskan kerajaan ini untuk menjana lebih banyak pendapatan. Dalam hal ini, hubungan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan akan ditambah baik bagi mengembalikan semula semangat federalisme. Prinsip ini memberikan takrifan yang jelas mengenai pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri seperti yang termaktub dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Okey, inilah berkaitan dengan senarai-senarai ataupun bidang kuasa untuk persekutuan dan senarai negeri dan juga senarai bersama. Ini adalah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadim bin Omar, nombor matrik 054888. Jadi hari ini saya akan mengupas berkaitan dengan isu-isu dalam urus takbir dan pengurusan hal ehwal Islam di Malaysia. Iaitu yang pertamanya berkaitan dengan isu pengurusan wakaf. Antara isu yang ada dalam pengurusan wakaf ni, yang pertamanya adalah kekurangan dana. Apabila institusi wakaf di Malaysia ni berhadapan dengan masalah tak cukup dana untuk membangunkan harta wakaf ni, kesan daripada ni akan berlakunya tanah-tanah tu terbiar dan terberkalan yang belum dibangunkan. Sebab PT Sadaq, macam mana kita nak membangunkan tanah-tanah yang terbiar tu? Isu yang kedua iaitu kepincangan pekalan data, maksudnya kekurangan data. Ini berlaku sebabnya kekurangan sistem yang lama, iaitu tiada sistem pekalan data yang sistematik dan juga pemegang amanah yang lama telah meninggal dunia.
Jadi apabila pemegang amanah ni meninggal dunia dah, berlakulah masalah rekod tanah wakaf ni, iaitu rekod lekat, dan ada yang tidak mempunyai sebarang rekod. Jadi kesan dia bila rekod tak ada, ini akan menjadi satu masalah lah apabila pewaris individu yang berwakaf menuntut tanah yang diwakafkan dan pihak agama Islam negeri ni tak dapat melakukan sebarang tindakan kerana tak ada maklumat lekat. Jadi sepatutnya benda-benda gini tidak jadikan satu isu lah lalu dalam wakaf ni. Yang ketiga iaitu kekurangan tenaga pakar. Menurut Fuad, antara kekurangan yang dihadapi oleh MAIS adalah berkaitan dengan kekurangan tenaga pakar dalam aspek teknikal dan profesional. Tambahan pula, ia juga akan memberi kesan yang kurang baik kepada Majlis Agama Islam negeri tersebut lah, kerana mereka akan membazirkan wang, tenaga dan masa. Sebab apa dia membazirkan wang ni? Sebabnya dia perlu upah orang lain pula, upah tenaga luar. Jadi ia akan menambahkan lagi berkaitan dengan dana lah untuk kita membayar tenaga luar. Okey, isu seterusnya berkaitan dengan isu pengurusan zakat. Isu pengurusan zakat ni antaranya banyaklah orang merungut tentang pengurusan zakat, terutamanya oleh pihak yang layak menerima zakat. Selain itu, isu dalam zakat ni pula, imej institusi zakat tu tercemar disebabkan ada rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai zakat. Jadi kesannya bila berlakunya benda-benda gitu, masyarakat ni akan hilang kepercayaan terhadap institusi zakat tersebut. Jadi bila mana hilang kepercayaan tu, dia akan menjaskanlah usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan, kerana bila masyarakat tak bayar zakat semua tu, jadi zakat tu tak berada pada tahap yang optimal dan akan mengeluarkan hasil sebenar zakat yang boleh diikuti. Jadi itulah antara isu-isu dalam Takvim, iaitu isu yang pertama tadi saya kupas, isu pengurusan zakat dan isu pengurusan wakaf dan isu pengurusan zakat. Okey, kita balik pada macam mana langkah kita untuk memperkasakan pengurusan Daftar Islam di Malaysia tu. Jadi bagi kita menyelesaikan masalah tadi, langkah untuk menyelesaikan yang tersebut iaitu kita perlulah membuat satu penerapan nilai dan etika dalam pengurusan dan pentadbiran. Kerana menurut Nur Ain Ishak ni, memupuk nilai integriti dan sikap positif antara anggota organisasi, membentuk budaya positif dalam kerja dan mengalahkan persaingan yang sihat, dapat mengawal penyelenggaraan dan khianat dalam kerja dan menyumbang ke arah kemantapan sesebuah organisasi, dan dapat juga kita meningkatkan lagi produktiviti yang lebih berkualiti. Jadi lepas tu berkaitan dengan isu pengurusan zakat, pengurusan wakaf tadi, macam mana kita nak selesai masalah. Jadi langkah dia ialah kita menyediakan satu sistem yang sistematik lah, dengan kita mewujudkan satu sistem menggunakan laman web yang khusus berkaitan dengan wakaf tersebut. Sebagai contoh, berkaitan dengan data-data yang orang telah meninggal dunia. Apabila kita ada satu sistem yang sistematik, jadi bila ada pihak yang nak menuntut tu, senanglah kita nak buat pencarian. Seterusnya berkaitan dengan masalah pakar. Jadi bila tak ada pakar ni, akan berlakulah banyak
banyak masalah macam mana kita nak mengurus semua tu. Jadi kita perlulah melantik pakar yang arif berkaitan dengan wakaf. Sebab apa kita perlu lantik ni? Sebab kita antaranya kita bolehlah melancarkan bagi memudahkan masalah ataupun menyelesaikan masalah urusan yang berkaitan dengan wakaf. Bukan tu je, dari aspek lain kita boleh mengurangkan dana lah. Kita tak perlu buat lantikan loan. Okay. Lepas tu berkaitan dengan langkah isu pengurusan zakat tu, mestilah kita memperkukuhkan agenda pencegahan rasuah. Kita perlu memperkukuhkan undang-undang pencegahan rasuah supaya tidak berlaku rasuah di antara pegawai di pusat pengurusan zakat ni. Jadi kesimpulannya, reformasi tadbir urus pada pelbagai peringkat melambangkan satu tindakan baharu kerajaan Malaysia yang kita boleh bina dari aspek keyakinan, integriti dan keupayaan tinggi untuk kita memenuhi keperluan dan harapan masyarakat. Jadi bila kita ada benda itu semua, kita dapatlah mewujudkan pentadbiran kerajaan yang lebih mantap dan kita melangkah ke lebih ke depan. Kita kerajaan yang telus dan bertanggungjawab adalah penting untuk kita memastikan ni rakyat dapat menikmati kemakmuran Malaysia baharu. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.